Wah, saya berada di mana? Ziggurat, tamadun Mesopotamia. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada yang sedang melihat video ini. Saya Nusyazwani Rahmi binti Rahman dan sekarang saya berada di lokasi Tamadun Mesopotamia yang merupakan salah satu tamadun terawal dunia di samping tamadun Yunani dan tamadun Mesir Purba. Umum mengetahui kepercayaan yang diamalkan pada masa kini mempunyai kesinambungan dengan kepercayaan yang diamalkan pada masa lalu. Justru, apakah kepercayaan masyarakat tamadun Mesopotamia? Sebelum itu, saya telah diamanahkan dalam membuat dua tugasan, yaitu kertas kerja yang berjudul Tiga Dewa Utama dalam Tamadun Mesopotamia dan ulasan artikel yang berkait dengan tugasan satu. Oleh itu, hal ini telah membawa kepada tajuk pembentangan saya yang berjudul Sejarah Kepercayaan Mengikut Tamadun Mesopotamia. Sebelum itu, apa salahnya jika kita mengenali terlebih dahulu mengenai tamadun Mesopotamia? Kerana pepatah ada mengatakan, tak kenal maka tak cinta. Tamadun Mesopotamia wujud antara tahun 3500 sebelum Masehi sehingga 2000 sebelum Masehi dan ianya terletak di antara Sungai Tigris dan Sungai Euphrates. Tamadun Mesopotamia merupakan antara tiga tamadun terawal di samping tamadun Mesir Purba dan tamadun Yunani. Masyarakat tamadun Mesopotamia mengamalkan kepercayaan politisme yang mempercayai tentang kewujudan lebih dari satu Tuhan, dewa atau dewi. Mereka menyembah berhala dan membina beberapa ziggurat untuk Tuhan dan dewa-dewi mereka. Kitab suci bagi masyarakat tamadun Mesopotamia ialah Epik Gilgamesh. Kitab ini mengandungi segala kisah falsafah dan cara hidup masyarakat tamadun Mesopotamia. Masyarakat tamadun Mesopotamia juga turut mempunyai pantang larang di mana mereka diharuskan mengebumikan mayat orang yang telah meninggal dunia secepat yang mungkin. Dan mereka mestilah menanam mayat tersebut sekali dengan harta bendanya. Hal ini demikian kerana mereka percaya jika mereka melakukan sedemikian, roh mayat tersebut akan tenang. Jika mayat tersebut mempunyai hamba, dia akan ditanam sekali dengan hambanya. Tambahan pula, masyarakat tamadun Mesopotamia mempunyai tiga dewa utama yang mereka sembah, yaitu Dewa Anu yang merupakan dewa langit, Dewa Enki yang merupakan dewa air, dan Dewa Enlil yang merupakan dewa udara atau bumi. Pada kali ini, saya hanya akan menerangkan dengan lebih mendalam mengenai Dewa Enki. Dewa Enki merupakan dewa yang bersifat air, gestu yang bermaksud berpengetahuan, prosa, gasam yang bermakna kerajinan, serta nudimut, pencipta. Enki digambarkan sebagai dewa yang bertanggung jawab untuk kekuatan semula jadi, tumbuh-tumbuhan dan pembiakan haiwan. Sesuai dengan makna nama dewa tersebut, Enki berperanan dalam sistem aliran air di tamadun Mesopotamia. Peranan ini penting kerana mempengaruhi hasil pertanian dan juga kehidupan harian masyarakat tamadun Mesopotamia. Selain itu, Dewa Enki mempunyai 4 simbol yang mewakilinya. Simbol pertama, kambing yang melambangkan bahawa Dewa Enki itu merupakan pokok yang suci. Simbol kedua, ikan mewakili kebijaksanaan Dewa Enki. Simbol ketiga, kambing ikan melambangkan ketinggian darjat Dewa Enki berbanding dewa-dewa yang lain.
Simbol keempat, Chimera, melambangkan kedahsyatan dan kekuasaan Dewa Enki yang tak boleh dikalahkan. Seterusnya, melalui tajuk pembentangan ini, terdapat sebuah penulisan artikel yang begitu menarik untuk dikaji dengan lebih mendalam tentang sejarah kepercayaan masyarakat tamadun Mesopotamia. Artikel tersebut berjudul The Treasures of Darkness, A History of Mesopotamian Religion, hasil penulisan seorang sejarawan dan penulis terkenal yang berasal dari Denmark, yaitu Thorkild Jacobsen. Karya beliau ini secara amnya menceritakan kisah tentang agama dan kepercayaan masyarakat tamadun Mesopotamia yang kini meluas diamalkan oleh masyarakat dunia. Isu-isu yang telah dibangkitkan di dalam penulisan artikel ini adalah isu dari segi elemen agama dan kesusastraan di mana penulis menilai pandangan masyarakat tamadun Mesopotamia terhadap istilah-istilah kuno, misalnya istilah agama sebagai bentuk tindak balas. Seterusnya, penulis juga turut mengupas tentang isu dari segi elemen sejarah dan arkeologi. Dalam elemen ini, penulis telah membawa isu perkembangan agama dan kepercayaan tamadun Mesopotamia dari alaf keempat, alaf ketiga, dan alaf kedua penubuhan tamadun ini. Alaf keempat banyak menceritakan tentang Dewa Dumuzi, manakala alaf ketiga terdapat beberapa kemunculan-kemunculan dewa, iaitu 3 dewa utama yang mereka sembah, Dewa Enlil, Dewa Enki dan juga Dewa Anu. Manakala pada alaf kedua, pada alaf ini adalah mulanya perkembangan kepercayaan agama masyarakat tamadun Mesopotamia. Hal ini demikian kerana pada alaf kedua, masyarakat tamadun tersebut masih membiasakan diri untuk menerima kepercayaan itu. Di samping itu, bagi pendapat saya, isu yang menarik yang telah diutarakan di dalam penulisan ini ialah isu dari segi elemen sejarah dan arkeologi yang merangkumi perkembangan agama pada alaf keempat. Pada ketika itu hangat diperkatakan mengenai hal-hal berkaitan Dewa Dumuzi. Dewa Dumuzi pada ketika itu merupakan wakil Tuhan bagi dewa masyarakat tamadun Mesopotamia. Dan hal-hal yang hangat diperkatakan mengenai Dewa Dumuzi pada ketika itu adalah berkaitan kematian, hubungan dengan Dewa Inanna dan juga perkawinan dengan Dewa Inanna. Mengetahui perihal dewa boleh mengalami kematian serta perkawinan telah menarik lagi minat saya bagi mengkaji isu ini dengan lebih mendalam. Penulisan artikel The Treasures of Darkness, A History of Mesopotamian Religion menarik bagi yang ingin mengkaji dengan lebih mendalam mengenai kepercayaan masyarakat tamadun Mesopotamia. Namun begitu, terdapat pernyataan penulis yang berbeza daripada pandangan saya, pengkaji. Pengkaji membantah pernyataan penulis berkaitan dewa yang boleh mengalami kematian dan perkawinan. Hal ini demikian menimbulkan pemikiran pengkaji bahawa dewa itu sama sahaja seperti manusia biasa, tetapi yang membezakannya adalah pandangan masyarakat tamadun atau manusia terhadap sesuatu dewa tersebut. Dalam agama Islam, jelas dinyatakan bahawa terdapat beberapa makhluk di dunia ini, baik yang dapat dilihat atau tidak dapat dilihat melalui mata kasar.
Dan makhluk ini sudah tentunya mempunyai sifat tersendiri yang membezakannya. Misalnya malaikat, jin, dan syaitan. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud Allah menciptakan malaikat daripada cahaya, menciptakan jin daripada api, serta menciptakan Adam daripada apa yang disifatkan ke atas kalian, yakni tanah. Melalui ini, kita dapat lihat perbezaan asal-usul sesuatu makhluk itu sudah tentu sifatnya juga turut berbeza. Oleh hal yang demikian, pernyataan daripada penulis dicantas atau dibantah oleh pengkaji. Kesimpulannya, kita dapat mengetahui dengan lebih mendalam tentang Dewa Enki serta kepercayaan masyarakat tamadun Mesopotamia. Masyarakat tamadun Mesopotamia mengamalkan kepercayaan politisme, yaitu mempercayai lebih daripada satu Tuhan serta mempercayai banyak dewa-dewi. Akhir kata, banyak yang dapat dipelajari tentang kepercayaan masyarakat tamadun Mesopotamia yang sudah tentu berbeza dengan kepercayaan yang saya anuti kini, yaitu agama Islam. Perbezaan hal ini turut menguatkan lagi iman, membuka minda dan mata saya terhadap agama kepercayaan saya. Terima kasih saya ucapkan kepada pensyarah Kos-Sitiyu 552, Falsafah dan Isu Semasa, Ustadz Muhammad Nur Azri Muhammad Zaini di atas tugasan yang penuh ilmu ini. Sekian sahaja pembentangan saya. Sekian, terima kasih.